Barometer Kepercayaan Edelman 2021 mendapati kepercayaan kepada semua institusi di Malaysia termasuk kerajaan, perniagaan, media dan pertubuhan bukan kerajaan NGO telah meningkat susulan langkah tegas terhadap pandemik COVID-19. Dalam kenyataannya, ia memaklumkan Malaysia mencapai skor purata indeks kepercayaan sebanyak 66 mata dengan mencatatkan peningkatan 6 mata daripada 2020 naik 2 tempat ke kedudukan ke-7 dalam kedudukan indeks kepercayaan global. Barometer Kepercayaan Edelman 2021 adalah kajian kepercayaan dan kredibiliti tahunan syarikat ke-21 dan kajian itu diperkasakan oleh Edelman Data and Intelligence dan mengandungi temu bual secara dalam talian selama 30 minit yang dijalankan pada 19 Oktober dan 18 November 2020. Baik, untuk mengulas perkara ini, kita terus bersama Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Selamat tengah hari, Prof. Selamat hari, Gigi. Ya, Prof, bagaimana kepercayaan ini perlu digunakan oleh pihak kerajaan dengan sebaik mungkin kerana ketika ini peningkatan kes COVID-19 juga dilihat menimbulkan ketakutan kepada kalangan masyarakat? Terima kasih, Gigi. Kalau kita melihat kepada survei Edelman ini, dengan jelas menunjukkan bahawa kerajaan mempunyai kelebihan dari sudut kepercayaan terhadap institusi. Bermaksud di sini ialah rakyat menerima pakai apa saranan dan sebagainya yang diberikan dan mempercayai maklumat yang diberikan oleh institusi kerajaan di Malaysia, terutamanya kalau dalam konteks kita berdepan dengan COVID-19 ini, terutamanya oleh Kementerian Kesihatan. Jadi saya kira kerajaan seharusnya lebih bersifat proaktif dan menggunakan kelebihan ini memastikan bahawa sebarang maklumat yang berguna itu dapat disampaikan dengan lebih cepat untuk membina kepercayaan rakyat kepada persoalan yang sedang dibawa oleh kerajaan dalam menangani COVID-19. Ya, Prof, kenaikan indeks kepercayaan Edelman ini menunjukkan bahawa rakyat meletakkan satu harapan dan kepercayaan yang penuh kepada semua institusi di Malaysia. Yang pertama ialah kerajaan, perniagaan, media dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam mengadakan langkah proaktif mengawal COVID-19. Apa strategi semua institusi ini ketika ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat kekeliruan arahan dan pelaksanaan denda dan kompaun misalnya? Kerana kita tahu kekeliruan antara perkara utama yang dikeluhkan orang ramai ketika ini. Terima kasih, Gigi. Kalau kita lihat kepada permasalahan utama yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam berdepan dengan pandemik 19 ini ialah untuk membina sebuah dasar yang inklusif sifatnya, yang bersifat menyeluruh, mengambil kira kepentingan semua pihak. Seperti yang Gigi katakan tadi, kalau kita melihat persoalan tentang baru-baru ini kecoh di pihak media sehingga Perdana Menteri terpaksa mengeluarkan pernyataan apabila denda terhadap seorang penjual burger dan sebagainya mencecah RM50,000, tetapi tidak kepada selebriti-selebriti. Ini menunjukkan ada permasalahan dalam penyampaian penguatkuasaan SOP di negara ini. Jadi dalam konteks itu kita melihat seharusnya kerajaan lebih bersifat telus, pertamanya. Kedua, lebih bersifat merangkumi, bermaksud melakukan konsultasi dengan sebanyak mungkin badan yang berpengaruh, mereka yang terlibat untuk memastikan bahawa setiap dasar itu telah diambil kira segala kepentingannya. Ini amat penting kerana kalau kita melihat contohnya, kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, selalunya yang diperkatakan adalah tentang dua isu. Pertama, isu politik dan kedua tentang isu ekonomi. Sedangkan kita sedang melihat bagaimana persoalan tentang ekonomi, sosial, pendidikan, sukan dan sebagainya seharusnya dirangkumi sebagai satu oleh kerajaan untuk mereka berdepan dengan rakyat. Ini saya kira akan membina lebih keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan mempunyai kepakaran dan pengetahuan yang mendalam untuk mengatasi masalah COVID. Ya, tadi Prof ada menyentuh mengenai penguatkuasaan, tetapi institusi media misalnya, apa yang patut dilakukan dan patut dielakkan dalam membawa maklumat berkenaan pandemik dan mengangkat masalah-masalah sosial yang kritikal ketika ini, Prof? Saya kira setiap badan mempunyai institusi mempunyai peranan yang tersendiri dalam konteks kita apabila kita berdepan dengan pandemik ini. Media seharusnya perkara yang paling utama saya kira ialah melaporkan tentang kebenaran. Itu saya kira perkara yang pertama sekali, dan ketepatan dalam mencapaikan maklumat itu perkara pertama. Dan juga pada masa yang sama juga kita harus melihat di negara ini terutamanya bagaimana untuk kita media seharusnya menjadi suara kepada yang mereka tidak boleh bersuara. Saya kira itu amat penting, memastikan bahawa keluh kesah mereka yang jarang dapat didengar dan oleh pembuat dasar, oleh mereka yang mengambil kira dapat
disalurkan oleh media bagi memastikan bahawa segala respon, segala tindakan oleh kerajaan boleh merangkumi bagi mereka yang tidak boleh bersuara ini. Dan ini saya kira amat penting untuk kita membina peranan terutamanya oleh media untuk kita membina peranan sebagai sebuah masyarakat yang telus dan yang sesuatu apabila kita membuatkan keputusan berdasarkan maklumat yang tepat. Itu saya kira sesuatu yang sangat penting, Gigi. Ya, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center untuk ulasan berkenaan.